Okay, so kita ada macam-macam key, banyak sangat key. So saya akan explain mana-mana yang penting yang kita selalu akan guna. Okay, the first one is super key. Super key ni definition dia basically a key. Maknanya bila kita sebut key tu, key in distributed database management system tu ialah super key. Jadi basically a key, definition dia pun sama dengan key. So kita tengok definition key kita tadi balik, attribute or set of attribute that will help you to identify a row in a table. Okay, so sekarang ni consists of any number of attribute. Maknanya berapa banyak attribute untuk awak buat key untuk super key ni tak kisah. Okay, contohnya kat sini kita ada table student. Dalam table student ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attribute, iaitu ID, name, gender, age, address, class and section. Okay, super key kat sini tujuan kita buat super key ni ialah untuk kita identify particular student. Macam kita combine beberapa attribute, in the end dengan attribute yang kita combine tu kita boleh identify student mana yang kita nak cari tu. Okay, for example kita boleh ambil ID, name, gender, address. Kita ambil 4 attribute ni, kita assign dia as a super key. Ataupun ID, class, section. Maknanya dengan ada 3 attribute ni, awak boleh fetch data untuk the whole column, the whole row. Okay, lepas tu name, gender, class dengan section, name, address. Ni semua super key. Ini satu super key, ni satu super key, ini satu super key. Ni contoh saya bagi super key. Super key yang awak boleh generate daripada table student ni, okay, relation ni. Okay, next kita ada candidate key. So what is a candidate key? Candidate key is a minimal super key. Maknanya daripada super key tadi kita ambil yang paling minimum. Okay, kita berbalik kepada contoh super key tadi. Mana? Okay, ni super key kat sini kita ada saya bagi 4 contoh. ID, name, gender, age, ataupun ID, class, section, name, gender, class, section. Ini semua ialah super key. So candidate key a minimal super key. Contohnya kita ambil 2 ni dulu. Kita ambil 2 ni dulu. Antara 2 ni yang mana satu candidate key. So berbalik kepada definition candidate key tadi, dikata minimal super key. So yang ni boleh jadi candidate key sebab minimal. Cari yang sikit. Yang ni ada 4, yang ni ada 3. So ambil yang ni. Yang ni ialah sekarang boleh jadi candidate key. Tengok yang ni pula, name, gender, class, section ataupun name, address. Yang mana candidate key? Kita ambil yang minimal, yang bawah ni. Okay, ni ialah candidate key. So first kali awak kena tengok dulu dalam key ni, dalam super key ni, banyak attribute ni, kalau name dengan address ni dah boleh bagi value untuk awak cari the whole row of a particular student. Kita nak cari data pasal student ni kan. Pasal student ni dengan ada nama dengan address ni kita dah boleh tahu, dah boleh cari maklumat tentang seorang student ni. So kita ambil yang ni je. Kita tak perlu nak ambil the whole super key ni. Banyak sangat kan dia punya attribute. Okay, jadi cari super key yang minimum. Itu ialah candidate key. Okay, next kita pergi primary key. Primary key ni apa beza dengan candidate key? Primary key can never be null. Maknanya tak boleh kosong. Kalau dekat sini dalam table student ni, maybe dekat address dia boleh dia set null. Null maknanya kalau student tak insert address pun boleh terima lagi. Dia tak akan jadi error. Tapi untuk primary key can never be null. Maknanya tak boleh kosong. Dia wajib kena ada. Dan always unique maknanya tak boleh sama dengan orang. Update is not possible dan hanya boleh ada satu. Primary key boleh hanya ada satu. Dan juga tak boleh update. Awak cuba buat nanti dalam lab exercise. Kalau ada yang data yang kita dah set dia sebagai primary key, bila awak nak edit dia, awak nak alter table, dia akan keluar error. So sama ada awak kena delete the whole row dulu, buat balik, ataupun awak kena kekalkan primary key tu, edit data lain.
Okay, so yang keempat kita ada foreign key. Define relationship dengan table lain ataupun kita panggil dia reference key. Foreign key ni untuk kita connect antara satu table dengan table yang lain. Saya rasa kalau awak dah buat lab sheet 2, awak dah tahu kot foreign key ni. Jadi kalau tak faham apa-apa tanya saya So basically dia macam ni. Super key ni a set of attribute. Maknanya banyak attribute. Bila kita combine dia akan jadi super key. Lepas tu minimal super key ialah candidate key. Dan lebih kecil daripada candidate key tu primary key. Primary key hanya boleh wujud satu je, satu attribute. Contohnya ID, IC, ID, staff ID, license number. Kena cari yang unik, yang memang tak akan wujud dua orang yang mempunyai data yang sama. Kalau awak ambil name as a primary key, bahaya sebab nama ni ramai orang yang sama. Okay, tu basically key kita. Okay, next kita ada secondary key ataupun alternate key. Bila saya sebut secondary key tu maksudnya alternate key ataupun vice versa. Okay, secondary key atau alternate key ni kegunaan dia ialah untuk indexing, better and faster searching. Okay, dia gunakan untuk indexing. Alternate key ni. Apa maksud indexing ni? Indexing ni ialah untuk better and faster searching. Ini untuk kita fetch data lagi cepat dan lagi mudah. Okay, candidate key yang bukan primary key ialah alternate key. Okay, macam tadi kita saya dah cakap candidate key ialah minimal number of super key. Dan super key itu basically key. So sekarang ni kita nak tengok apa tu alternate key. Alternate key. Okay, kat sini kata candidate key yang bukan primary key ialah alternate key. So sekarang ni kita ada candidate key. Ini sama dengan table tadi juga. Let's say kita ada candidate key, student ID, student name, student address, phone number. So these whole 4 attributes are the candidate key for table student. Okay. So sekarang apa primary key dia? Yang mana? Primary key dia kena unique. So kita ambil student ID. Student ID ni ialah primary key. So okay, macam ni. Okay, kita semua satu baris ni ialah candidate key. So satu yang ni ialah primary key. Nampak ke tak hijau tu? Nampak kan? Okay, lepas tu kita ambil yang ni. 3 ni. Ini ialah alternate key atau secondary key. Okay, candidate key yang bukan primary key. Faham? Dalam candidate key kita akan ada primary key dan alternate key. Betul lah sebabnya tadi dia cakap alternate key consists of primary key dengan key yang bukan candidate key yang bukan primary key ialah alternate key. Jadi dalam candidate key kita akan ada primary key dengan alternate key. So student ID, primary key. Yang lain-lain ni, lagi 3 ni ialah kita panggil alternate key. Okay. Lepas tu kita ada lagi composite key. Composite key ni multiple attributes to uniquely identify rows in a table, but the attributes are not a key independently of individually. Okay. Multiple attribute maknanya kita kena ada 2 attribute yang unik untuk kita identify row dalam satu table. Composite key. Antara saya buat kat sini composite key kita ialah student ID dengan subject ID. Kenapa saya tak buat student ID dengan student name? Kenapa student ID dengan student name tak boleh jadi composite key? Kenapa student ID dengan mark tak boleh jadi composite key? Kenapa student name dengan
student name dengan subject ID tak boleh jadi composite key sebab dia cakap multiple attribute to uniquely identify row in a table. Maknanya dua attribute yang unik. Sekarang student ID saya dah selalu cakap biasanya yang ID ni kita guna primary key. Okay, sebab ID ni memang tak akan sama antara dua orang yang wujud atas dunia ni. Sama juga dengan subject ID. Setiap subjek dia punya ID dia yang sendiri, tak akan sama. Jadi sekarang ni dekat sini kita ada satu attribute yang unik. Kat sini kita ada satu attribute yang unik. So 1 tambah 1 2 multiple attribute ni dia boleh jadi multiple unique attribute. Macam tu. Dia akan jadi composite key. Tak nampak. Okay. Dia akan jadi composite key. Student ID dengan subject ID. Macam ni composite key. Okay.